Bapa sekali lagi sertai setiap kami dengan Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami. 你再一次以你赐给我们的圣灵与我们同在， Beri kami hikmat-Mu, beri kami hati yang mengasihi Tuhan dan firman-Mu. 求你赐给我们一颗爱你话语的心， Pengorbanan Roh Kudus yang selalu setia kepada kami walaupun kami menyakiti hati Roh Kudus. 圣灵一直与我们同在，哪怕是我们使圣灵伤心担忧。 Bila kami mau mendengarkan pengertian yang Roh Kudus nyatakan pada kami. 求神使我们愿意听你的话，圣灵向我们显现， Sehingga kematian kebangkitan Kristus tidak sia-sia menjadi Injil yang kami beritakan. 使得基督的死与复活在我们的生命当中不是枉然。 Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. 奉主耶稣我们救主的名， Amin. 阿门。 Suara mic-nya penerjemah tolong disesuaikan. 翻译的麦克声音大一点。 Jemaat sekalian, beberapa minggu ini kita bicara tentang gereja yang bermisi. 几个星期以来，我们一直在讨论教会的宣教。 Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-8. 让我们来读圣经《使徒行传》第1章第6节到第8节。 Silakan Bu Ciangli membacakan di dalam bahasa Mandarin bagi kita. 我由中文来念。《使徒行传》第1章第6节，他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。” Konteks yang kita baca adalah Yesus memberikan perintah atau amanat agung sebelum dia naik ke surga pada para muridnya. 刚才我们读的经文是主耶稣在还没有升天之前，向他的门徒宣传的大使命。 Ini juga dicatat oleh Lukas di Injil Lukas yang dia tulis. 这也是路加在路加福音当中所写的一样， Menjadi utusan Tuhan. 成为神的使者。 Di Amerika ada seorang pendeta bernama Francis Chan. 在美国有一个弗朗西夫陈的牧师， Dia merintis gereja dari ruang tamunya sekitar 30 orang sampai 5.000 orang. 他从一个家庭的客厅以30人的聚会开始教会的聚集，直发展到有5000人的大教会。 Hampir setiap minggu dia berkhotbah, 5.000 orang mendengarkan dia berkhotbah. 几乎每周他都在向5000人讲道。 Pada suatu hari dia sadar bahwa jemaat Tuhan tidak melakukan misi Tuhan dengan tepat. 有一天，他发现神的会众并没有行使神对他们的使命， Karena dia berpikiran bahwa setiap jemaat Tuhan diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengerti firman dan bisa men-sharingkan firman Tuhan. 因为他想神的信徒每一个都是神赐下恩赐，并且有能力去分享神的话语。 Dia merasa jemaat setiap minggu seperti menonton dia, menyaksikan show dari khotbah-khotbahnya. 而且他觉得会众每个星期好像是在看他在台上举行一场秀或者是表演。 Pada suatu hari dia meninggalkan gerejanya, dia mengunjungi orang-orang Kristen di tempat-tempat yang teraniaya dan para misionaris di tempat-tempat yang sulit memberitakan Injil. 而且有一天，他决定离开教会，并且在向那些在基督徒受逼迫的地方，他去那些地方传福音。 Dia mengatakan setiap jemaat mestinya punya karunia untuk bisa mengerti firman. Kok para jemaat tidak memberitakan kembali? 他说，每一个信徒都领受了神的恩赐，他们为什么没有再去向人传福音？ Dan dia merasa gereja mega church yang dia pimpin itu terlalu boros. Miliaran rupiah. Terlalu besar. Dia mengatakan kurang efektif di dalam mengabarkan Injil. 他意识到他所带领的5000人的超级教会所用的钱都是枉然的，并没有任何的有效的应用。 Sekarang dia memulai satu gerakan bernama We Are Church. 他现在举行一个运动，叫“我们是教会”。 Salah satu turning point yang dia memastikan dia meninggalkan gerejanya adalah dia melihat gerejanya tidak lagi sungguh-sungguh menjadi gereja memberitakan Injil dan gereja yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. 他决定离开超级教会的一个转折点，是因为他觉得教会没有行使出传扬福音的使命，也没有照着他们所听的道去行。 Karena pada saat dia menginjili seorang dari anggota geng,
Setelah bertobat, dibaptis, masuk ke gereja, suatu saat hilang dari gereja. 而且他发现，当一个黑社会的人被他受洗来教会聚会，然后又从教会消失了。 Franciszek mencari dia kembali ke komunitasnya dan mengatakan, kenapa engkau tidak bergereja lagi? 然后这位陈牧师去寻找他，问他为什么你再不来教会了？ Dia mengatakan, saya tidak diperhatikan, saya tidak dipedulikan waktu saya datang ke gereja. Tidak seperti keluarga saya, orang geng-geng ini mengasihi saya. 而且那个人说，因为我来教会，没有人关心我，没有人在意我，根本就不像我在黑社会的时候，我的兄弟们都很在意我。 Kejadian itu menjadi salah satu yang paling penting, dia memutuskan saya harus meninggalkan gereja saya. 所以他那个时候做出了一个坚定的决定，我要离开这个超级教会。 Pada saat kita berbicara tentang misi, misi itu bukan misi gereja. 我们说到使命，不是教会的使命， Missio Dei, 是神的使命， misi Tuhan. 是神的使命。 Tuhan yang memiliki misi dan Tuhan yang melakukan misinya dan hasilnya adalah gereja. 然后神有使命，而且神行使他的使命，行使使命的结果就是他的教会。 Kalau kita mau tepat adalah gereja yang seturut misi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan misi gereja masing-masing. 而且是教会承接了神的使命，并且行使出神的使命，而不是每一间教会都有他自己的使命。 Dalam bahasa Latin missio Dei, missio adalah sending away, mengutus. 在拉丁文 Missio Dei 原文是差派出去， Dan bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah apostle, apostolos. Yang apostle bahasa Inggris adalah seorang utusan. 在希腊老的希腊文说的 apostle 就是差派的意思，是人被差派出去。 Jadi sebenarnya waktu Tuhan mengutus para muridnya, Tuhan mengutus para rasulnya, adalah Tuhan yang diutus, mengutus juga para muridnya. 当神差派他的门徒、差派他的使徒的时候，其实是被差到地上来的神差派他的门徒和使徒。 Kita ingat Matius 28 ayat 19, Tuhan mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. 当马太福音28章20节说：“你们到普天之下，使万人做我的门徒。” Dan dilanjutkan perikop perintah Tuhan yang sama waktu dikatakan bila mana Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi-saksiku. 在刚才读的经文，我们说到你们就必得着能力，而且要使万民做我的见证。 Jadi kalau kita simpulkan Yesus diutus datang ke dunia, menggenapkan misi Allah. 我们总结一下，是基督从天上而来，去完成神的使命。 Misi Yesus adalah menyatakan dirinya sebagai Mesias yang akan menderita, mati, bangkit, dan akan datang kembali menjadi satu-satunya pendamaian atas dosa-dosa manusia. 他显明自己是受苦的弥赛亚，是受死的弥赛亚，是复活的弥赛亚，并且去传扬这个使命。 Itulah berita kerajaan surga, berita kerajaan Allah. 这是神从天上来的消息，这是神国的福音。 Dan misi Yesus adalah mengajarkan firman yang kekal melalui para murid, para rasul, orang-orang di zamannya sekaligus mengutus mereka melanjutkan, memberitakan apa yang Yesus ajarkan. 而且这个福音交托了他的使徒、他的门徒，还有交给了周遭的人，让他们去继续传扬神的福音。 Jadi Yesus adalah Yesus yang diutus. 主耶稣是被差到地上来的主耶稣， Yesus yang memberitakan. 主耶稣去传福音， Yesus yang memuridkan 主耶稣门训， dan mengutus para murid. 而且差派他的门徒、 Para rasul, 使徒， mereka adalah orang yang diutus oleh Kristus. 借着耶稣基督，他们被差遣， Mereka memberitakan Injil dengan berani. 他们勇敢传福音， Mereka memuridkan 他们门训， dan mereka mengutus lagi orang-orang untuk membangun gereja Tuhan. 他们差派那些人去建立神的教会。 Kalau kita 如果我们 sama, 一样， kita adalah orang yang diutus 我们是被差的一帮人， sebagai gereja, 作为教会， sebagai misionari. 作为传福音的 dalam dunia 人 ini， 在这地上传福音的 Kita harus 人， memberitakan Injil. 我们要传福音， Kita harus memuridkan. 我们要门训， Kita harus mengutus 我们要差派他人， orang yang kita muridkan untuk memberitakan Injil. 是我们门训的那些人，我们要把他们差派出去。 Di dalam Lukas 24 ayat 46 dikatakan, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. 并且人要奉我的名传道，教导人是从耶路撒冷直到万邦。 Dan Lukas melanjutkan tulisannya di dalam Kisah Rasul pasal 1 yang kita baca tadi. 而且路加福音也继续在使徒行传刚才我们读的第1章中继续了这个使命。 Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. 圣灵就必降在你们身上，你们要从有
从耶路撒冷、犹太全地直到地底，做我的见证。 Misi Tuhan adalah memberitakan, menerima kuasanya, memberitakan kelahiran, ajaran, tindakan, penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus, dan janji kedatangannya. 我们所领受的使命，就是主耶稣的降生、主耶稣的受苦、主耶稣在地上所行的、主耶稣所教导的，并且他也要差遣他的门徒去做。 Agar segala bangsa menerima pertobatan, menjadi murid Tuhan, dan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya. 所以万邦万国都领受了神的大能，而且他们要到万邦万国去为主耶稣做见证。 Itulah misi Tuhan bagi setiap kita, gerejanya. 这也是神给我们教会每个人的使命， Mengenai kerajaan Allah yang diberitakan. 也是神的国度被传扬出来。 Sering kita mengatakan satu istilah memperluas atau membangun kerajaan Allah. 我们经常说的要拓展神的国度，建立神的国度， Sebenarnya kurang tepat di dalam konsep Alkitab. 而且在圣经的上下文当中是不太确切的。 Konsep Alkitab tidak pernah mempunyai satu konsep kita membangun kerajaan Allah, memperlebar, memperluas kerajaan Allah. 圣经从来没有写过我们要拓展神的国度，去扩张神的国度， Harusnya adalah kita menyatakan kerajaan Allah. 而是我们要彰显神的国度。 Seluruh Alkitab Perjanjian Baru tentang kerajaan Allah, ada satu yang mungkin mirip membangun kerajaan Allah adalah sepertinya itu adalah biji sesawi. Kerajaan Allah seperti biji sesawi, tapi itu bukan membangun menjadi besar menjadi kuat, tapi dampak Injil berpengaruh begitu dengan kuasanya. 新约圣经当中的说要拓展神的国度，可能有一个比较恰当的比喻，就是芥菜种子，它可以长大，而且扩张，不断的扩张，这个是神的国度在地上的彰显。 Kevin DeYoung seorang pendeta mengatakan banyak gereja salah paham. Mungkin murid-muridnya juga dulu memang salah paham seperti itu ya. Tuhan, kapan kau memulihkan kerajaan Israel secara fisik? 有一位牧师说，很多的教会的信徒可能对神的国有一个误解，正如耶稣的门徒对他的兴起以色列国有一个误解是一样的。 Mereka hanya memikir kapan Israel yang dijajah, Israel yang sudah ratusan tahun tidak punya raja, engkau yang sudah menyerah kuasa terlalu besar, bahkan bangkit dari kematian, engkaulah bisa membela kami. 他们以为主那个已经灭亡的以色列国，已经几百年不成国的以色列国，因为神的大能可以再重新被建立。 Kita tidak membesarkan, membangun kerajaan Allah. 我们不是要拓展，不是要扩大神的国度， Tapi menyatakan dampaknya kehadiran Allah itu sendiri. 乃是我们要彰显神的国度，要彰显神自己。 Kevin DeYoung menggunakan analogi seperti matahari. 盖芬扬说他这个比喻好像是太阳， Kadang-kadang kita rasakan panas terik, kadang-kadang mendung, betul? 有的时候我们觉得非常热，有的时候又觉得阴森森的，是不是？ Apakah saat mendung mataharinya mengecil? 是不是当我们觉得阴森森的时候，太阳就变小了？ Enggak, matahari tetap sama, tapi ada awan, mungkin kita berlindung di bawah pohon dan sebagainya. Kita merasakan loh, kok kenapa hari ini kurang terik ya? Bukan mataharinya mengecil. 不是因为太阳变小了，可能是有时候被云遮住了，被树木挡住了。我们说啊，今天的太阳不是很热，不是因为太阳变小了，乃是被挡住了。 Kerajaan Allah adalah kehadiran Allah, realita Allah datang ke dunia ini, menjadikan dunia ini seperti pemerintahan, dia hadir di tengah-tengah manusia berdosa. 神的国度如同他的统治，他的国度降临在地上，而且在地上实实在在的统治，好像是神在人间，而且这是神的国度。 Salah paham murid di dalam membesarkan kerajaan Allah seperti satu visi kerajaan Israel, mungkin sekarang banyak gereja 如同 juga 主 sama. 如同主耶稣的门徒一样，复兴以色列国。今天很多的信徒也说，可能是要扩充神在地上的国界。 Sekarang kita lihat banyak gereja-gereja berlomba-lomba mau membangun organisasi yang besar, membangun satu nama besar dari sinode masing-masing. 现在有很多的大型教会在比着来建造很大的组织，或者是他们建造很大的一个建筑。 Ada seorang jemaat yang bekerja di grup Agung Sedayu, dia cerita. 有一位会友在一个地方 Anak 服侍的 jemaat 人，他 maksudnya. 有一个会友他做见证说， Dia mengatakan ada 8 sinode minta ketemu bos besar di Agung Sedayu PIK 2 untuk membangun gereja yang besar-besar. 有8个大教会的会堂已经在 Big Dua 那边预约了，要建造很大的教堂。 Harga mahal tidak peduli.
价格很贵没关系。 Bahkan orang yang mau negosiasi diutus sama bosnya katakan, dia bilang apa bos, semua gereja itu semua punya duit, mereka berapa harga pun mereka mau bayar, padahal ada yang juga susah. 哪怕他们要讲价，但是那个老板却说所有的教会都很有钱，可是不是每一间教会都很有钱。 Banyak gereja berebut beramai-ramai tempat yang potensial, tempat yang gampang untuk dijangkau. Tempat yang mungkin dikatakan, wah ini akan banyak potensi keuangan. Di situ semua ramai-ramai untuk membangun gereja masing-masing. 很多教会去争着抢着在那些有潜力的地方，在那些容易触及到的地方去建立教堂，就是很容易可以拿到钱的地方去建造教堂。 Tidak salah kalau orang diutus ada betul-betul orang bisa menginjili, orang mencari jiwa, orang yang betul-betul concern mencari orang yang belum percaya. 他们不是真的聚焦于那些还没有向他们传福音的人，而去向他们传福音，他们也不在乎那些人是否听到过福音。 Tapi banyak gereja-gereja hanya mengandalkan dana, mengandalkan gedung yang bagus, dan pindahan orang dari gereja A ke gereja B ke gereja C itu yang lebih banyak terjadi. 而且他们去建造很大的教堂，而且他们拿很贵的土地，但是他们却不在乎教堂里面门徒的信心。 Di dalam misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dengar Injil. 说到像那些还没有相信的人传福音的使命， Ada 17.000 kelompok suku bangsa di seluruh dunia. 在全世界有17000个部落还没有听过福音， Masih ada 7.000 lebih suku bangsa yang belum pernah dengar Injil atau yang tidak bisa menerima Injil Tuhan. 还有7000个他们从来没有听到过福音，或者他们还没有接触到福音。 Dana misinya adalah 50:1. 是50:1的比例。 Kalau mau kita katakan usahanya adalah 50:1. 如果我们说我们要为着这个50:1的比例，我们去努力， Kira-kira ada 3 miliar orang belum terjangkau oleh Injil dan usahanya 1:50. 大约有3000万的人还没有接触到、没有触及到福音，但是这个比例是50:1。 Saya lihat di sebuah tempat ada gereja 5 berjejer. 在一个地方的教会，他们有5个建筑， Persis sebelah-sebelahan kayak Alfamart dan Indomaret yang berjejer adu bersaing. 而且他们是彼此相隔，如同阿尔法玛那样。 Padahal ada ajaran Injil yang murni juga di 1, 2, 3 gereja yang sama. 在那个地方还有2-3间的教会仍然教导纯正的福音。 Bapak Ibu sekalian, berapa waktu lalu 17 Agustus saya dengan Gey Susanti dengan Pak Handri mengunjungi satu saudara kita yang di Banten. 在8月17号，巴拿威和几个弟兄姊妹去那个地方叫内巴堆去探访。 Suku apa tahu nih? 这个 Baduy. 这个是什么部落？叫巴堆， Baduy Dalam. 是内巴堆部 Itu 落。 batas yang kami foto bertiga itu belakangnya ada batas jembatan, lewat jembatan nggak boleh foto lagi. 而且过了那座桥就不可以拍照了，在巴拿威后面有一座桥，过了那座桥就不可以拍照。 Dan di satu desa Kemenkes ini ada sekitar 600 jiwa. 在那里大约有600个灵魂， Mereka nggak pakai sabun, 他们没有用肥皂， nggak ada odol, 没有牙膏， nggak ada semua hal-hal yang modern, 没有现代所用的一 Nggak ada 切的生活 HP 用品，没有手机， nggak ada TV, 没有电视， nggak ada listrik. 没有电， Di sana nggak ada kantor polisi, 没有警 nggak 察， ada sekolah, 没有学 nggak 校， ada rumah sakit, 没有医 nggak 院， ada kantor RT, 没有 nggak ada pemerintahan di situ. 啊，没有政权， Yang ada hanya kepala adat. 只有村长。 Waktu saya disuruh daftarkan, ini ada yang coba bantu, ini namanya mau ke dokter konsultasi. 那个时候，巴拿威要登记他的名字，他今年多大了，然后要去咨询一下医生。 Tanya pun bahasa Indonesianya kasih ketemu yang susah. 哪怕用标准的印尼语跟他说话，也不能够交流。 Tanya umurnya berapa? 问他多大了， Saya nggak tahu. Dia tanya temennya umur saya berapa ya? 他不知道。他问他朋友， Kira-kira dia bilang ya mungkin 你多 40大 lah. 了？差不多40岁吧。 Nah Pak Ayadi satu ini dia Indonesianya lumayan. 然后跟巴拿威拍照的这个人，
他的印尼文还不赖。 Saya sengaja ke rumahnya, 巴拿威刻意去他家， ngobrol sama dia. 跟他谈一下。 Saya bilang, itu kok setiap rumah ada seperti tanda salib putih, itu apa artinya? 你的家里好像有一个白色的十字架，是什么意思？ Ini rahasia katanya. 他说这个是秘密， Nggak banyak orang tahu. 不是每个人都知道， Nggak terlalu boleh diceritakan. 不可以对外公开。 Karena ada tim yang cerita, 然后有人去公开这件 ada 事情， kisah di tanda salib putih itu, mereka ada satu kisah kematian yang begitu tragis. 当他们讲了关于这个白色十字架故事的，以前的那些人好像死了，挺悲惨的， Dan mati saya kok seperti kisah Yesus ya, yang mati di kayu salib gitu ya, yang 好像是 tragis. 好像是主耶稣死在十字架上一样，比较悲惨。 Saya bilang apa tanda yang silang putih itu? 那到底这个白色的叉叉是什 Dia 么 bilang 意思？ setiap orang nanti mereka kira-kira kalau bangun rumah serentak 20 rumah, semua warga ikut bangun dalam 3 hari harus jadi. 然后说20多个人建造房屋的话，在3天之内一定要建成。 Semua harus tinggal masuk ke rumah itu dalam 3 hari jadi nggak jadi kalau 3 hari mereka harus masuk ke rumah masing-masing. 不管这个房子建好了没有，3天之内一定要进去。 Wah 3 hari kayak Yesus bangkit hari ketiga ya. 好像3天是主耶稣3天复活。 Saya ceritakan tentang Yesus pada dia. 然后巴拿威向他见证主耶稣， Dia bilang ya kita punya adat masing-masing. 他说：“哦，我们有自己的信仰， Ya mungkin Om harus kembali ke sana untuk memberitakan lebih jelas. 那再有机会去到那边，能更好的向他们传福音。 Lain kali saya ajak ke sini ya. 下一次邀请你们一起去哦。 Tapi dia jalan kaki loh. 啊， Jalan kaki. Ayo. Nggak boleh pakai sendal, dia harus ciaka, nggak boleh teknologi sendalnya dianggap teknologi ya. 他们是打赤脚走路的，没有凉鞋。 Dia pernah dikasih alamat sama orang yang datang ke Bandung. 他曾经被别人给他一个地址，是 Dia 让他去万隆。 tanya-tanya dan berjalan 5 hari baru sampai. 他走啊走啊，走了5天才到。 Kalau saya ajak ke Jakarta berapa hari kira-kira ya? 如果他走路去雅加达，差不多多久啊？ Naik mobil kira-kira kita berapa jam ya? Yesus nanti berapa jam waktu dulu kita ya? Hah? 3 jaman lebih. 要开车差不多要3个小时。 Kalau naik mobil. 如果开车， Habis naik mobil kita harus jalan kaki hampir 2 jam baru sampai ke desa itu. 开车3个小时到那边，然后走2个小时的路才能到那个地方。 Di Indonesia terlalu banyak suku-suku di sekitar Jakarta pun yang sulit. Kerawang, Cirebon, Bogor dan sebagainya. Sorry. 在雅加达周围，其实有很多的地方我们还没有触及到。巴拿威说的地方，我都不知道。 Mereka belum dengar Injil itu banyak atau menutup diri mereka. Kuping mereka ditutup seperti Yesus nanti khotbahkan mereka. Mereka menutup telinga mereka. 因为他们还没有听过福音，因为他们的耳朵好像被堵住了，也不想听福音。 Usaha gereja untuk memberitakan Injil minim. 所以教会的使命就是要向他们传福音。 Kita harusnya semua pelayanan kita fokus dalam misi Tuhan. 我们所有一切的事工都要关注在神的使命上。 Bagaimana gereja bermisi? 教会如何传福音？ Kevin yang mengatakan misi itu suka dipersempit hanya berapa orang yang ambil tekad ya. Berapa orang yang tulis kartu tekad. 然后凯文牧师说，很多人把宣教使命的意思看得太狭隘，他们只注重在多少人写了决志卡， Atau misi terlalu luas. 或者是把这个福音的使命看得太宽泛， Mencari air di Afrika. 去在非洲找干净的水源， Membangun sekolah-sekolah. 去建立学校， Membangun rumah sakit. 建立医院。 Kalau semua itu tidak ada Injil diberitakan, Kevin yang mengatakan itu harus dievaluasi. 如果这些不是为了传福音的缘故，所做的一切都要进行重新评估。 Semua itu baik. 所有的这些都好， Menolong orang di pedalaman itu baik. 在帮助别人的事工上是好， Tapi itu bukan misi dan perintah Tuhan. 但是这不是神的使命，不是神的命令。 Kalau gereja yang bermisi haruslah betul-betul fokus pada perintah Tuhan Yesus Kristus. 所以，一个宣教的教会一定要聚焦在神的命令使命上。 Membangun sekolah, mencari air, memberi orang miskin makan, menyekolahkan mereka. Itu dilakukan oleh semua organisasi dunia.
所以去建立学校，去找干净的水源，去帮助那些穷困的人，这是各个行善的机构所做的，正在做的。 Termasuk PBB, termasuk orang kaya, Bill Gates dan sebagainya. Mereka lakukan itu. 为了那些慈善机构，而且比尔盖茨也在做这些事情。 Tapi hanya pekabaran Injil yang bisa dilakukan gereja dan mau dilakukan oleh gereja. Tidak ada orang lain di luar gereja, di luar orang Kristen yang mau memberitakan Injil Tuhan. 但唯有传福音的这件事，只有教会，唯有教会才能做，其他的机构根本就不会去做。 Yang tidak bisa dilakukan orang lain, yang tidak mau dilakukan orang lain. Hanya mengabarkan Injil Tuhan dan itulah harusnya menjadi fokus gereja. 没有人去做，也没有人想要做，只有教会去做这件事情，去传福音。 Salah seluruh pelayanan kita adalah harus fokusnya pada Injil Tuhan. Ujungnya Injil Tuhan. Bukan hanya perbuatan baik yang memang Tuhan perintahkan kita melakukan perbuatan baik. 所以教会所有的事工都要聚焦在去传扬福音的这件事情，这是神的命令。但是不只是行善，虽然行善也是神所命令的。 Makanya saya dalam pelayanan melalui pelayanan sosial diakonia juga saya bersama rekan-rekan mengatakan ujungnya kita adalah tetap harus memberitakan Injil dengan hikmat Tuhan. 那位牧师在社会关怀上服侍，他经常对会友说：“我们最终的目标是传扬福音。” Ada bimbel di belakang gereja kita. 在教会的后面有学习小组， Minimal setahun 2 kali saya tanda kutip disuruh khotbah, menyampaikan kata pengantar. Saya menyelipkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya dengan cara mengapa gereja mau bimbel, memberikan mereka pengajaran. Karena kasih Tuhan kepada kami sebagai gereja Tuhan, kami mengalami kasih yang tak terbanding harganya. Kami melakukan karena kami mengasihi Engkau. 1年至少2次，巴拿会向那些学习小组的人去传福音。我们为什么要开这个学习小组？因为有天上无与伦比的爱的主耶稣爱我们，我们爱你们，所以开学习小组。 Kita juga ada pelayanan posyandu. 我们也有很多的关怀的事工，教会事工。 Semuanya bukan orang Kristen. Mereka melayani ibu-ibu semua di tempat masing-masing ada 12 tempat. 所以我们也有其他的关怀事工，差不多有200多位姊妹在不同的地方去服侍。 Akhir tahun ini kita mau mengadakan persekutuan. Tujuan kita juga bagaimana kita menyampaikan Injil Tuhan dengan strategi waktu yang tepat supaya mereka tidak merasa risih waktu dengar Injil, tapi Injil itu sampai dengan terus bertahap sampai waktunya kita percaya Tuhan akan bekerja melalui firman yang kekal. 所以今年我们举行团契，最终目标也是向他们传福音，不是在强迫他们听福音，或者是用福音去填满他们的时间，乃是在上帝的时候最合适的时机，上帝的福音传给了他们。 Jadi jelas sekali misi gereja menjaga misi Tuhan harus jelas dan terarah dalam pekabaran Injil. 所以很清晰的就是教会的使命，就是神的使命，就是传扬福音。 Dengan berani, dengan penyertaan kuasa Tuhan dan pasti ada reaksi kepada Injil mereka yang terima atau mereka yang menolak. 借着我们勇敢的传福音，借着神大能的帮助，那些人肯定会对福音有反应，要么相信，要么不信。 Ini yang terjadi di dalam waktu Rasul memberitakan Injil di Kisah Rasul 14. 这也借着使徒行传的14章向我们显明了， Tapi mereka tetap memberitakan Injil dengan berani. 他们还是勇敢传福音， Mereka mengutus orang untuk membangun gereja Tuhan. 他们差人出去建立神的教会， Dan mereka pergi lagi memberitakan Injil. 他们再出去传扬福音。 Nah, Kevin yang memberikan 3 kriteria kalau kita sebagai gereja Tuhan harus melakukan misi dengan lebih tepat. 凯文杨给出了一个宣教教会的3个标准。 Yang pertama adalah harus ada petobat baru, harus ada satu pemberitaan menjangkau jiwa sampai mereka bertobat, kira-kira begitu. 第一个就是要有悔改的生命，去触及那些灵魂，使他们经历悔改。 Membangun satu komunitas yang baru, manusia-manusia baru di dalam Kristus. 在基督里边，借着他的重生，建立新的团契。 Yang ketiga adalah orang-orang yang diutus untuk memastikan pertumbuhan mereka menjadi satu komunitas gereja yang juga nanti mengutus. 而且要差派人去对那些人进行门训，使他们灵命成长。而且那些被门训的人，也可以差出更多的人出去传福音。 Pertumbuhan rohani itu harus sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan.
我们灵里的成长一定要合乎圣经， Bukan hanya mengutus sembarangan orang yang semangat, yang mau masuk ke ladang misi, yang mau mati bagi Tuhan. Tapi kalau tidak mengenal Kristus dengan murni, dengan benar, itu akan membahayakan gereja. 不是因为有一颗火热的心想要去神的禾场上去宣教，但是他对圣经的真理却知之甚少，这个是很危险的事情。 Dasar pekabaran Injil pengutusan adalah kristologi, mengenal Kristus yang benar, yang tepat, yang menjadi pribadi yang kita belajar dalam Alkitab. Itulah menjadi dasar misi. 所以宣教的根基就是基督论，当我们对基督论有个正确的认识，我们才能去宣教。 Bukan dasarnya doktrin gereja, 不是教会的教义， tapi berdasarkan doktrin Allah, kristologi. Bagaimana Tuhan Yesus mengutus, siapa dia sebenarnya, apa yang dia lakukan. Itulah titik tolak kita mengabarkan dan mengutus orang. 而且我们宣教的根基就是基督论，主耶稣是谁，他做了什么，他行了什么，他教了什么，这个就是传福音的基础。 Di dalam Yohanes, Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. 在约翰福音20章，正如父差遣了我，我照样差遣你们。 Apakah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan baru? 我们是不是真正经历了悔改的生命？ Di tempat ini kita harus pertanyakan, betul nggak kita sudah menerima Injil keselamatan secara pribadi, sungguh-sungguh? 在这个会堂，我们要问自己，我们是否领受了从上面来的福音？我们经历了悔改。 Apakah ada satu kehidupan manusia baru yang berdampak, yang mendasari satu komunitas rohani? 而且我们自己的新生命有没有显现出来，在这个新的团契当中显现出来？ Apakah kita bertumbuh dan siap diutus? 我们是不是在成长，而且已经预备好被差遣？ Tim Keller di dalam pelayanan yang dikerjakan dari gerejanya di New York. 丁凯勒他在纽约的教会说了这样一句话。 Dia mengutus seorang misionari ke Berlin, Jerman yang sudah banyak ateis dan orang tidak percaya Tuhan. 而且他差遣了一个宣教士去德国的柏林，那里有很多人没有相信基督。 Ada seorang yang sudah bertobat terima Tuhan Yesus. 有一个人他已经悔改信基督了， Nah, misionari ini merekam kesaksiannya. 然后这个宣教士做见证。 Seorang ini bercerita waktu ketemu dengan misionari ini, kok sepertinya dia peduli dengan saya. Kok dia membaca buku pedulian kepada bangsa, kepada ketidakadilan, kepada pergumulan orang-orang yang susah. Dan misionaris ini peduli. 然后这个悔改的人做见证说啊，我遇到的这个宣教士，他好像很在意我，他的读的书跟我一样，他对城市的关心、对社会的关心也都跟我一样，而且他对我也产生了一些关注。 Pertama dia bilang, kamu nggak bisa jadi Kristen. 刚开始他说你不可能成为基督徒， Karena orang Kristen beda sama saya, orang berdosa. 因为一个基督徒与我这个罪人不同。 Tapi ternyata dia tahu bahwa orang ini misionari dan seorang pengikut Yesus. 当他知道这个宣教士是基督的跟随者， Kalau dia peduli dengan semua keberadaan manusia, pergumulan kesulitan manusia, dia Kristen. Berarti saya juga bisa jadi orang Kristen. 而且这个基督徒他是关心每个人的境况，关心人的困境，对人的困境感同身受。那如果是这样的话，我也可以成为基督徒。 Itulah gereja misional 这就是一个宣教的教会， atau gereja yang misioner. 这也是福音的教会。 Bahasanya bukan kamu berbeda. 我们所说的话不能说 Waktu kita ajak orang 你与我不同。 Waktu kita ajak orang berkumpul, sharing, kita main, kita bilang, loh ini kamu bukan Kristen, kamu kok begini, kamu begini. Habis itu minggu depan dia nggak mau bergabung sama kita lagi. 当我们邀请人来加入我们团契的时候，但是我从我们口里所说的说，哎，你怎么这样？哎，你怎么那样？哎，这个不是基督徒所说的话。 Bahasa orang-orang evangelical, orang-orang Injili adalah kamu nggak bisa hidup begitu, kamu dosa. Setelah itu mereka nggak pernah dengar orang gereja lagi. 然后有一些的宣教士让对这些非信徒说：“你是罪人，你所行的不好。”像这些听到这些话的人，他们就再也没有来教会。 2 minggu lalu seorang jemaat katakan pada saya, Pak kalau kunjungi papa saya hati-hati ya, dia belum percaya Tuhan dan punya agama yang sangat kuat. 前2个礼拜有位会友对那位牧师说：“如果你去探访我的爸爸，你说话的时候要小心，因为他有自己的原宗教信仰，而且非常的坚定。” Saya kasih tahu ke nanti hati-hati ya, ini seperti ini kondisinya. 然后我已经提前跟你说了啊，你小心一点，他是这样的情况。
Waktu ke rumahnya cerita dia menyambut dengan baik. 然后当那位牧师去他的家，然后问候，而且他也是很热情的招 Bicara 待， begitu akrab. 然后说话也不错。 Dia mengatakan bahwa dulu ada teman saya datang. Langsung bilang ini lu ya, ini sesat, ada setan ini menyembah berhala. Langsung hari itu kamu keluar, nggak boleh kembali ke rumah saya lagi. Sampai hari ini nggak pernah diundang datang dan nggak boleh masuk. 他说曾经有个朋友到我家，他说啊你家是有魔鬼，然后你不可以拜偶像。他说我就把他赶出去了，到现在我都没有再邀请他来我家。 Tapi waktu cerita sama dia, 当那位跟他做见证时， dia yang cerita sendiri sampai ini leluhur, kami kepercayaan leluhur nggak perlu ada agama. Ada perbuatan baik, ada yang jahat ini ada hukum turunan, yang baik ini menjadi baik, nggak perlu agama katanya di Bangka. 他说我见证一下，我的信仰是从我老祖宗那里传下来的，有的学的好的，有的学的不好的，然后好的嘛就一直传下去就好的，不好的传下去就是不好的，这个是我从祖宗传下来的。 Saya mengatakan itu istilah karma pasti berpengaruh bagi kamu istilahnya. Semua orang jahat turunan anaknya juga akan jadi jahat karena contoh dan sebagainya. Saya cerita terus dengan anugerah Tuhan tidak cukup perbuatan baik. Dia mendengar dengan serius. 然后那位牧师向他说见证说，如果一个人如果他有好的行为，可能别人会承接他的好行为继续下去。 Memahami istilah dia tapi mengoreksi dengan kebenaran Tuhan. Dia nggak merasa disudutkan. 那个人其实也在好好听、认真听他说，而且那位牧师也纠正他的一些错误，而且向他显明了神的爱。那个人听得很认真。 Setelah itu kami tim mau berpamit, dia bilang, saya punya kebun di Cariu, di Jonggol, datang ya ke kebun saya ya. Kita diundang malah kembali lagi dan dia senang. 当那位牧师要离开他家的时候，他说：“哎，我有一个葡萄园啊，下次有时间来我的葡萄园啊。”所以那位牧师被他再次邀请。 Malah dikasih oleh-oleh masing-masing 2 bungkus kerupuk-kerupuk yang dia produksi. 而且他也给那位牧师礼物，就是炸的虾片，每个人2包。 Ya, 2 包lebih kali ya. 2包lebih， Semua ada kasih banyak gitu. 每个人都给的很多。 Tadi udah sepakat jangan cepet-cepet, saya nggak sadar ada teman saya terjemahkan. Sorry. Bapak-Ibu sekalian, gereja misional harusnya tidak lagi menjadi gereja yang atraktif. 所以一个宣教有福音使命的教会，不能是一个排外的教会。 Gereja Injili seperti gereja kita fokusnya bagaimana menarik jemaat, bagaimana bikin acara menarik, bagaimana kita bikin event-event, kita mungkin bisa beli televisi, beli radio, memberitakan Injil. 所以作为一个宣教的教会，教会也用各样的方法吸引弟兄姊妹们来敬拜，比方买好的电视、买好的被头、买好的音响等等。 Resources yang besar kita gunakan, kita kasih undangan, kita anggap itu penginjilan. 而且我们用一些活动来给他们创造机会去传扬福音， Tapi efeknya begitu kecil. 但是效果不明显。 Gereja misional adalah harus gereja yang mengutus seluruh jemaat Tuhan. 一个传福音的教会应该是差派所有的会众。 Satu kisah nyata seorang yang saya anggap kasih nama Bob. 有一个人叫 Bob， Dia menjadi satu ketua dari komunitas bersepeda yang anggotanya bisa 30-50 lebih mungkin. 他是一个自行车骑行的一个差不多有30多人的一个小队。 Sebelum dia percaya Tuhan, dia menjadi ketua yang sangat disenangi dan dekat dengan semua anggotanya. 而且他还没有信耶稣之前，他在这个小队，在这个群体里边很受欢迎。 Setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia aktif ke gereja. 当他信主了以后，他非常积极的来教会， Dia ikuti kegiatan rutin di gereja, seminggu bisa 2-3 kali. 而且他非常的已经程式化的跟随教会的各项活动，一个礼拜可能2-3次。 Tidak punya waktu banyak di komunitasnya dan dia pelan-pelan meninggalkan komunitasnya. 而且他不再有时间分给他以前的自行车骑行小队，而 Bahkan 且 dia 他 menjadi 离开了那个 pengurus. 小队， Bahkan dia menjadi pengurus gereja. 而且他做了教会的管理者。 Setelah itu dia sadar kenapa hidupku tidak bisa mempengaruhi orang lain. 然后过了一段时间，他就意识到为什么我的生命不能影响他人。 Dia sharing kepada board atau mungkin waktu itu menjadi satu kemajelisan. 而且他在执事团契当中去众人分享。 Setelah itu dia sadar kenapa hidupku tidak mengabarkan Injil, tidak menjadi saksi. 他说这么长的时间，我的生命为什么没有见证？
Setelah itu gereja memutuskan sekarang kamu yang diutus. Kamu yang dilengkapi. Kamu perlu apa? Semuanya gereja dukung supaya kamu bisa kembali ke komunitas itu memberitakan Injil. 然后教会的人就对他说：“现在教会差派你，你已经被装备，而且你要回到你从前的社区去、社团去，向他们传福音。 Gereja misioner haruslah setiap kita mengabarkan Injil. 一个传福音的教会，应该是我们每一个人都去传福音。 Kita diutus ke tempat kita masing-masing bekerja dan tinggal. Menyaksikan kabar baik. Yesus mati dan bangkit akan datang kembali. 而且我们要去我们的职场，去我们的家庭，去我们的周遭，去传扬主耶稣。主耶稣为我们生，为我们死，为我们复活，还要为我们再来。 Selama ini kan kerinduan kita semua sebagai gereja supaya jemaat semua bisa diutus. Tapi sampai hari ini begitu sedikit orang yang menjadi utusan di dalam profesi mereka dan di mana mereka tinggal. 这一直以来是教会所渴慕的，就是我们每个人都可以被差出去传扬福音。 Padahal Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan penyertaannya. 而且神已经赐给我们力量，并且与我们同在。 Seorang jemaat bersaksi dia pernah kerja di satu bank pemerintah yang begitu diskriminatif. 有一个会友曾经做见证，他在一个国家银行工作，而且那个地方因为他是华人，所以受到一点歧视。 Dia minta Tuhan memberi dia kuasa untuk berani menyatakan satu kesaksian. 他求神赐给他力量，可以使他成为见证， Dia berdoa minta kuasa Tuhan dan Tuhan menyertai dia. 而且他求神赐他力量，神与他同在。 Dia merintis satu kebaktian doa dari orang-orang percaya sampai orang yang di luar Tuhan. Satu persatu beberapa orang masuk dan bertobat percaya pada Yesus Kristus. 他有机会开始一个祷告的小组，刚开始是信的人，后来那些不信的人也一个一个的来，最后他的这些表亲也跟着他一起信主，那些非信徒也成为了信徒。 Gereja misional harusnya seperti itu. Setiap kita diutus menjadi misionari bagi Tuhan. 所以，一个宣教的教会应该是我们每一个人都被差派，每一个人都是福音的使者，成为基督的福音使者。 Waktu saya remaja saya juga tidak perlu ada konsep khusus gereja bermisi. Hati kita semua hati saya dikobarkan Injil harus diberitakan. 所以，当巴拿威牧师在神学院学习的时候，他还不知道什么是真正的教会的宣教，但是心里火着，他说：“神的福音一定要被传扬出去。” Pada saat itu waktu saya menjadi pelatih basket saya kumpul anak-anak yang belum pernah ke gereja, belum pernah dengar lagu rohani, nyanyi dan berkumpul. 所以他那个时候在训练篮球做教练的时候，他聚集了那些还没有听过福音、没有来过教会的孩子，让他们一起能够有机会听福音。 Satu persatu mereka percaya Tuhan Yesus. 他们一个一个的信主了。 Bahkan gereja mengutus orang-orang remaja, pengurus remaja setiap hari Kamis datang memuridkan mereka. 所以教会差派那些青少年们每个礼拜四来教会来门训那些刚刚信主的青少年。 Saya pikir seharusnya kita semua seperti itu. 我牧师想，我们每一个人都应该是这样。 Kita semua ada utusan Tuhan di mana kita berada. Kita rindu memikirkan orang ini perlu kasih Tuhan. Seperti saya sudah peroleh, saya mengasihi dia. Seperti Tuhan mengasihi dia. Saya harus memberitakan kabar kasih Tuhan. 正如我们从神领受了恩典，我们要像神一样的去爱他。他应该听到福音，应该领受福音，就是神所让我传给他的。 Setelah itu saya juga kumpulin beberapa anak yang saya ajak naik gunung. Ayo kita bikin setahun sekali naik gunung gede, kita wartakan pada orang yang belum pernah ke gereja. Itu prioritasnya supaya mereka ikut, mereka dengar kabar Injil. Kita bikin satu ibadah di puncak gunung atau di dataran supaya mereka dengar Injil. 所以那位牧师组织了一个登山小队，他说让我们爬山，而且让那些没有听过福音的这些孩子们，也可以在山顶上，我们向他们传福音，他们有机会听到福音。 Bapak Ibu sekalian, kesimpulan adalah Tuhan yang mempunyai misi. 今天的总结就是神有使命， Misi gereja harus sesuai dengan misi Tuhan dan kehendaknya. 教会的使命应该与神的使命、神的旨意相符。 Kedua adalah Tuhan menyertai dengan kuasanya yang nyata. 第二点就是神借着他实在的能力与我们同在。 Yang ketiga adalah Tuhan mengutus kita sebagai gereja yang misioner untuk menjadi saksi-saksinya. 第三点就是神差遣我们，如同于差遣一个宣教的教会，为他做见证。 Kita harus menjadi misionari bagi Tuhan. 我们要为神成为福音的使者。 Kalau Paulus mengatakan apapun dia mau lakukan supaya orang bisa mengenal Injil. 保罗华使说，无论怎么样行，都要使人得听福音。
Jadi apapun, jadi siapapun dia mau. Supaya orang bisa dengar Injil melalui dia yang merendahkan diri. 他说，无论让他怎么做，让他怎么行，他的最终目的就是让人听到福音。 Untuk mengabarkan Injil ada tantangan. 传福音有挣扎，有压力， Ada bahaya, 有危险， ada kekhawatiran. 有担忧， Tapi pasti Tuhan menyertai dengan kuasanya. 但是神的能力与我们同在。 Tadi anak-anak bimbel Teluk Gong dan Teluk Naga menyanyikan lagu yang di-arrangement oleh Gaby yang sekarang terbaring di rumah sakit. Papanya tadi pagi mengatakan Gaby hanya bisa tulis dengan handphone atau tulis dengan papan tulis. 刚才特罗宫的那些孩子们所唱的诗歌是巴布地的孩子盖比所填词的，因为他现在用呼吸机，只能写字不能说话。 Dalam keadaan kritis seluruh badannya sudah terjangkit kanker yang mematikan. Dokter bilang menghitung hari. Dia sebelum itu, sebelum masuk ICU udah seminggu lebih, dia pakai HP-nya. Ingat orang-orang belum percaya, dia menguatkan, mengabarkan Injil. Dia ingat mau menjadi saksi sampai akhir hidupnya. 然后他现在全身都是癌细胞已经扩散到全身，而且医生说只能等他到生命的最后一刻，他只能用手机说他要在生命当中的任何时刻有机会都要向人传福音。 Sudah pasang ventilator. 已经上了呼吸机， Kondisi sudah sangat lemah. 而且他的身体状况非常不好， Tapi Gaby tetap melayani. 但是盖比还在服侍， Rindu mengabarkan kabar baik yang sudah dia terima. 而且他渴慕向人传扬他所领受的福音。 Bapak yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， siapa yang kita ikuti? 我们跟随谁？ Kalau kita ikut Yesus yang sejati, pasti hati kita ingin seperti Yesus. 如果我们真的是耶稣的跟随者，那我们的心肯定是渴慕更像他。 Mari kita naikkan satu pujian. Aku ikut Yesus sebagai satu tekad dari pendeta Mangapul Sagala almarhum yang mendedikasikan dirinya untuk mengabarkan Injil Tuhan. 让我们一起来唱一首诗歌。主耶稣，我跟随你。这个是一个弟兄所写的，他立志跟随耶稣。 Sama-sama belajar, kita ikut Yesus. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita semua hamba Tuhan. 我们一起来学习跟随耶稣，因为我们每一个人都是神的仆人。 Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sekali lagi. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh. Kita bangkit berdiri. Aku ikut Yesus. Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia.
Tuhan berikan kami ketaatan untuk mengikuti Yesus sampai akhir hidup kami. 求你赐给我们一颗顺服的心，跟随耶稣直到生命的末了。 Mengikut jejak Yesus mengabarkan kabar keselamatan. 跟随耶稣的脚踪去传扬救命的福音， Menjadi satu tekad kami. 成为我们的心志， Supaya banyak orang yang belum dengar Injil, mereka boleh kembali kepada Tuhan. 使那些还没有听过福音的人可以转向神。 Mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang menjamin mereka untuk hidup di dunia ini dengan penyertaan Tuhan dan sampai selamanya mendapatkan anugerah hidup kekal. 也领受从主耶稣来的应许我们那与我们永远同在的恩典， Seperti kami semua yang sudah menerima keselamatan itu. 也如同我们一样，每个人都领受了救恩。 Pakai dan utus kami. 求神使用我们，差派我们， Demi Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk jemaat terkasih. 亲爱的弟兄姊妹，请坐。